Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ini adalah Datuk Dr. Rohaizat, Datuk Nohayati Rosli dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa pada hari ini Malaysia mencatatkan bilangan kes pulih pada jangkitan COVID-19 sebanyak 820 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 24,815 kes, iaitu bersamaan dengan 70% daripada jumlah keseluruhan kes. Pecahan kes yang sembuh pada hari ini ialah seperti berikut. Sabah 472 kes, Selangor 103 kes, Negeri Sembilan 71 kes, Wilayah Persekutuan Labuan 66 kes, Pulau Pinang 46 kes, Kedah 21 kes, Perak 21 kes, Sarawak 14 kes, Johor 3 kes, Kelantan 2 kes dan Melaka 1 kes. Secara keseluruhannya sehingga 4 November 2020 jam 12 tengah hari, sebanyak 1,032 kes baru telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 35,425 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 pula adalah 10,339 kes. Dimaklumkan pada hari ini, Negeri Sabah mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 646 kes, iaitu bersamaan dengan 62.6% daripada jumlah keseluruhan kes positif harian. Negeri-negeri di Lembah Kelang pula mencatatkan 244 kes, iaitu bersamaan dengan 23.6%. Manakala wilayah Persekutuan Labuan pula mencatatkan 28 kes, iaitu bersamaan dengan 2.7% kes positif pada hari ini. Kelima-lima negeri ini menyumbang sebanyak 918 kes, iaitu 89% secara keseluruhannya. Negeri-negeri ini masih berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Sebanyak 98 kes, iaitu 9.5% yang dilaporkan pula adalah berkaitan dengan kluster-kluster penjara dan pusat tahanan sementara. Ini melibatkan kluster penjara Sandakan 34 kes, kluster penjara Kepayang 24 kes, kluster penjara Seberang Perai 16 kes, kluster Rumah Merah 11 kes, kluster Tembok 8 kes dan kluster Benteng Pelabuhan Kelang 5 kes. Ingin dimaklumkan daripada 1,032 kes baru yang dilaporkan pada hari ini, terdapat 3 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara, yang kesemuanya melibatkan bukan warga negara yang tiba dari negara India 1 kes, Singapura 1 kes dan Filipina 1 kes. Daripada 1,029 kes penularan di dalam negara pula, 1 kes merupakan pengunjung yang pulang dari negeri Sabah. Ini menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah sejak 20 September 2020 adalah sebanyak 479 kes. Rincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 646 kes telah dilaporkan pada hari ini. 100 kes daripada kluster sediada, termasuk 54 kes daripada kluster baru, iaitu kluster penjara Sandakan, kluster dialisis dan kluster Sepanggar. 367 kes daripada saringan kontak rapat kes positif, 179 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Selangor, 231 kes telah dilaporkan, iaitu 155 kes daripada kluster sediada, termasuk 2 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Aero. 40 kes daripada saringan kontak rapat kes positif, 1 kes saringan pulang dari negeri Sabah, 1 kes saringan severe acute respiratory infection dan 34 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di Negeri Sembilan, 44 kes telah dilaporkan, iaitu 36 kes daripada kluster sediada, termasuk 16 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Lengkok. 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 7 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di wilayah Persekutuan Labuan, 28 kes telah dikesan, iaitu 6 kes daripada kluster sediada, 10 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 12 kes daripada lain-lain saringan COVID-19.
Di negeri Kedah, 25 kes telah dikesan, iaitu 23 kes daripada kluster sedia ada dan 2 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Pulau Pinang pula, 23 kes telah dilaporkan, iaitu 21 kes daripada kluster sedia ada dan 2 kes daripada saringan kontak rapat kes positif. Di negeri Sarawak, 9 kes telah dikesan, 6 kes daripada kluster sedia ada, 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 2 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 7 kes telah dikesan, iaitu 3 kes daripada kluster sedia ada, 3 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 1 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Perak, 6 kes daripada kluster sedia ada telah dilaporkan. Di wilayah Persekutuan Putrajaya, 4 kes telah dilaporkan, iaitu 3 kes daripada kluster baru iaitu kluster Gading dan 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif. Di Terengganu, 3 kes daripada kluster sedia ada telah dikesan. Di Kelantan, 2 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19 telah dilaporkan. Di Johor, 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19 telah dilaporkan. Sehingga kini terdapat 82 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 27 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 8 kes kematian berkaitan dengan COVID-19 pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 271 kes, iaitu bersama dengan 0.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes-kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Kes kematian nombor 264 iaitu kes nombor 17,745, seorang lelaki warga negara berusia 83 tahun, mempunyai penyakit darah tinggi, kencing manis dan stroke. Dia meninggal di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Kes kematian nombor 265, kes nombor 32,597, seorang lelaki warga negara berusia 63 tahun, mempunyai penyakit paru-paru kronik. Dia meninggal di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas. Kes kematian 266, kes nombor 16,846, seorang lelaki berusia 79 tahun di Perak. Dia mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi, dislipidemia dan penyakit buah pinggang. Beliau meninggal di Hospital Raja Permaisuri Bainu. Kes kematian 267, kes nombor 32,191, seorang lelaki berusia 64 tahun, mempunyai penyakit darah tinggi dan dislipidemia. Beliau meninggal di Hospital Tuaran. Kes 268 iaitu kes nombor 29,671, seorang lelaki warga negara berusia 56 tahun, mempunyai penyakit darah tinggi, kencing manis, dislipidemia dan penyakit jantung. Beliau meninggal di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Kes ke-269 iaitu kes nombor 33,909, seorang lelaki warga negara berusia 63 tahun, mempunyai penyakit obstruktif paru-paru kronik. Beliau meninggal di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Kes ke-270 iaitu kes nombor 25,352, seorang perempuan bukan warga negara berusia 60 tahun, mempunyai penyakit kencing manis, darah tinggi dan kegagalan jantung. Dia meninggal di Hospital Tawau. Kes terakhir adalah kes kematian nombor 271 iaitu kes nombor 34,013, seorang lelaki bukan warga negara berusia 70 tahun, mempunyai latar belakang penyakit stroke dan beliau meninggal di Hospital Tawau. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat 6 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini. Kluster baru ini melibatkan sebuah penjara di daerah Sandakan Negeri Sabah iaitu kluster penjara Sandakan. Kluster indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-29,176 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan banduan pada 27 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 38 lagi kes positif COVID-19.
Sehingga 4 November 2020 jam 12.30 hari sejumlah 293 individu telah disaring, di mana 39 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 34 kes baru yang dilaporkan pada hari ini dan 254 individu masih menunggu keputusan. Kluster kedua ialah kluster dialisis. Kluster baru ini melibatkan daerah Sandakan dan Lahad Datu di negeri Sabah. Kes-kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 25,306, kes ke 25,316 dan kes ke 26,223 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan petugas kesihatan pada 23 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 16 lagi kes positif COVID-19. Kesemua kes dimasukkan ke Hospital Lahad Datu. Sehingga 4 November 2020, sejumlah 49 individu telah disaring, di mana 19 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 14 kes baru pada hari ini dan 30 individu dikesan negatif. Kluster ketiga ialah kluster Sepanggar, iaitu kluster baru ini melibatkan daerah Kota Kinabalu dan negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 25,339 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 20 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah Institut Kemahiran Mara Sepanggar Sabah. Saringan kontak rapat telah mengesan 7 kes lagi positif COVID-19. Sehingga 4 November 2020, sejumlah 95 individu telah pun disaring, di mana 8 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 6 kes baru pada hari ini. 86 individu dikesan negatif dan 1 individu masih menunggu keputusan. Kluster keempat ialah kluster Aero. Kluster baru ini melibatkan daerah Petaling di negeri Selangor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 35,186 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan kontak rapat pada 3 November 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat yang seterusnya telah mengesan sebanyak 10 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 4 November 2020, sejumlah 95 individu telah disaring, di mana 11 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 2 kes baru yang dilaporkan hari ini dan 84 individu dikesan negatif. Kluster kelima ialah kluster Lengkok. Kluster baru ini melibatkan daerah Sepang di negeri Selangor dan daerah Seremban, Port Dickson serta Rembau di negeri Sembilan. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 29,916 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 28 Oktober 2020 dan dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 23 lagi kes positif COVID-19. Kes-kes tersebut dimasukkan ke Hospital Tuanku Jaafar, Hospital Rembau dan Hospital Tamping. Sehingga 4 November 2020, sejumlah 86 individu telah disaring, di mana 24 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 16 kes baru yang dilaporkan pada hari ini dan 62 individu dikesan negatif. Kluster terakhir ialah kluster Gading. Kluster baru ini melibatkan wilayah Persekutuan Putrajaya dan daerah Seremban di negeri Sembilan. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 30,090 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan kontak rapat pada 29 Oktober 2020. Saringan kontak rapat yang seterusnya telah mengesan sebanyak 6 kes lagi positif. Kesemua kes dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Sehingga 4 November 2020, sejumlah 32 individu telah disaring, di mana 7 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 3 kes yang dilaporkan pada hari ini. 8 individu dikesan negatif dan 17 individu masih menunggu keputusan. Kementerian Kesihatan ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu amalan baru dalam kehidupan seharian. Elakkan 3S atau 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit, elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat penutup muka di tempat awam atau jika bergejala. Amaran daripada Kementerian Kesihatan yang berkonsep kepada peringatan seperti elakkan bersalaman,
dan bersentuhan termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan cara bersalaman. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Dapatkan rawatan jika bergejala. Duduk di rumah dan elakkan aktiviti kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru. Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter diamalkan pada setiap masa. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga di luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Dimaklumkan laporan penggembara dan pemastautin tetap Malaysia yang dikesan positif COVID-19 dan pulang dari luar negara dari 3 April hingga 4 November 2020 adalah sejumlah 1,201 kes. Pada hari ini ada pertambahan 3 kes import, iaitu masing-masing 1 kes pulang dari negara Singapura, Filipina dan negara India. Dimaklumkan pada keseluruhannya sehingga 4 November 2020, 262 kluster telah dilaporkan dan setakat hari ini 119 kluster telah pun tamat tempoh pemantauan dan pengawasan untuk 28 hari, iaitu termasuk 2 kluster pada hari ini. Yang pertama ialah kluster Embun, tamat pemantauan pada hari ini, iaitu melibatkan 7 kes positif COVID-19 dan warga negara Malaysia dan tiada kematian. Kluster yang kedua yang ditamatkan hari ini ialah kluster Bah Tanjung di Kuala Nerus, Terengganu yang melibatkan 8 kes positif COVID-19 dan tiada kes kematian. Kes indeks pulang pada negeri Sabah. Seterusnya dimaklumkan laporan aktif COVID-19 di Malaysia sehingga 4 November 2020 adalah sejumlah 143 kluster, termasuk 6 kluster baru yang telah dilaporkan hari ini. Daripada sejumlah 143 kluster aktif, 40 kluster aktif ada pertambahan kes dan 103 kluster aktif tiada pertambahan kes. Kita mulakan dengan kluster hentian, iaitu pada hari ini ada pertambahan 67 kes dan jumlah kes ialah 325. Jumlah individu dan saring ialah 2,190. Kluster kedua ialah kluster usaha. Ada pertambahan 38 kes menjadikan jumlah kes 61. Jumlah individu disaring ialah 70. Kluster baru ialah penjara sandakan. Di Sandakan Sabah ada pertambahan 34 kes menjadikan jumlah kes 39. Individu disaring setakat ini adalah 293. Kluster penjara Kepayang di Sabah ada pertambahan 24 kes menjadikan jumlah kes 1,784. Kluster penjara Seberang Perai di Pulau Pinang ada pertambahan 16 kes menjadikan jumlah kes 303. Individu disaring setakat ini adalah 5,055. Kluster Lengkok ini kluster baru, iaitu ada pertambahan 16 kes menjadikan jumlah kes 24. Jumlah yang disaring setakat ini 86. Kluster Bayan iaitu di Kilang Solar di Pulau Pinang ada pertambahan 14 kes menjadikan jumlah kes 92. Individu disaring 1,690. Kluster Cegas iaitu ada pertambahan 14 kes menjadikan jumlah kes 26. Individu disaring 364. Kluster baru iaitu dialisis di Sandakan Lahadatu di Sabah ada pertambahan 14 kes menjadikan jumlah kes 19. Individu disaring 49. Kluster Jaya masih ada pertambahan 12 kes menjadikan jumlah kes 66 dan individu disaring 121. Kluster Bah Medan di Sepang Selangor ada pertambahan 12 kes menjadikan jumlah kes 32. Jumlah yang disaring setakat ini 82. Kluster Rumah Merah iaitu di Kota Kinabalu, Sabah iaitu depo tahanan sementara masih ada pertambahan 11 kes menjadikan jumlah kes 415 dan jumlah yang disaring adalah 1,773. Kluster Kaya ada pertambahan 9 kes menjadikan jumlah kes 476. Individu yang disaring ialah 1,347. Kluster Astaka ada pertambahan 9 kes menjadikan jumlah kes 53. Individu yang disaring 153.
Kluster tembok masih ada pertambahan 8 kes menjadikan jumlah kes 1,753. Individu disaring setakat ini adalah 9,056. Kluster tempayan di Sabah ada pertambahan 7 kes menjadikan jumlah kes 32. Individu disaring 253. Kluster Permatang masih ada pertambahan 6 kes menjadikan jumlah kes 14 dan jumlah yang disaring ialah 820. Kluster baru Sepanggar di Sabah ada pertambahan 6 kes menjadikan jumlah kes ialah 8. Jumlah yang disaring setakat ini 95. Kluster Benteng Pelabuhan Kelang ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah kes 77, individu disaring 461. Kluster Wisma Sebakas di Kuching Sarawak ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah kes 16, individu disaring 619. Kluster Sagu King di Labuan, wilayah Persekutuan Labuan ada pertambahan 3 kes, jumlah kes ialah 298, individu disaring setakat ini adalah 3,539. Kluster ramai-ramai di Sandakan Sabah masih ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 277. Individu disaring setakat ini adalah 800. Kluster Maikar ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes ialah 50 dan individu disaring adalah 1,450. Kluster Alma ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 46, jumlah yang disaring 810. Kluster Gading iaitu kluster baru pada hari ini ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 7 dan individu yang disaring setakat ini adalah 32. Kluster utama masih ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 250 dan kluster ini melibatkan generasi ke-6 dan jumlah yang disaring setakat ini adalah 1,209. Kluster Bah Manggis ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 115 dan individu disaring 2,043. Kluster Baki di Kuching dan Kinta di Sarawak dan Perak ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 42. Jumlah individu yang disaring adalah 3,093. Kluster Baki ini adalah melibatkan upacara pernikahan. Kluster Titian di Labuan ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 29 dan jumlah yang disaring setakat ini 530. Kluster baru iaitu kluster Aero di Petaling, Selangor ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 11 dan individu disaring setakat ini 95. Kluster 7 Serangkai masih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 396. Individu yang disaring setakat ini 4,353. Kluster Oto masih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 121. Jumlah yang disaring adalah 1,173. Kluster Melati ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 71, jumlah yang disaring 398. Kluster Bah Tropicana masih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 63 dan jumlah yang disaring adalah 870. Kluster Green Hill di Sarawak masih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 63 dan individu disaring setakat ini adalah 730. Kluster Cahaya masih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 55, individu disaring dalam 458. Kluster Limbungan di Labuan ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 49, jumlah yang disaring 383. Kluster Taman Bunga ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 40 dan individu disaring 392. Kluster Gedong masih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 27 dan individu yang disaring 105. Kluster Tembaga masih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 11. Individu disaring setakat ini ialah 144. Dan kluster-kluster yang lain tiada pertambahan iaitu kluster Benteng Lahad Datu, kluster Penjara Reman, kluster Bangau-Bangau dan kluster Jalan Meru. Dan tiada pertambahan pada kluster Sofi dan juga kluster Laut di Sabah. Dan seterusnya saya maklumkan iaitu laporan kapasiti harian 61 makmal COVID-19 seluruh negara yang menjalankan ujian RT-PCR pada 3 November 2020 adalah sejumlah 58,566 ujian. Semalam 33,296 ujian RT-PCR telah berjaya dijalankan iaitu bersamaan dengan 61%. Juga dimaklumkan laporan harian 3 makmal COVID-19 di negeri Sabah yang menjalankan ujian RT-PCR pada 3 November 2020 adalah sejumlah 2,700 ujian. Semalam ketiga-tiga makmal di negeri Sabah berjaya menjalankan 2,409 ujian bersamaan dengan 89%.
Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen seluruh negara setakat 3 November 2020 adalah sejumlah 233 ujian, iaitu 387,233 ujian, dan daripada jumlah tersebut 6,675 ujian adalah positif COVID-19 bersamaan dengan 1.7%. Juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen untuk negeri Sabah setakat 3 November 2020 adalah sejumlah 115,934 ujian, dan daripada jumlah tersebut 5,828 ujian adalah positif COVID-19 bersama dengan 5%. Dan pada 3 November 2020 sahaja 3,840 ujian RTK antigen telah dijalankan dan 228 dikesan positif COVID-19 bersamaan dengan 5.9%. Jadi pada hari ini dapat kita rumuskan 132 kes telah dilaporkan positif COVID-19 dengan jumlah 8 kes kematian dan 6 kluster baru. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan dan soalan, silakan. Tan Sri, I have two questions with me. The first question is, is it true that an electronic factory workers in Bangi have been found positive in their hostel, and there are more than 20 or even 80 of them? And my second question is regarding to the new cluster, the cluster dialysis. The Saringan petugas kesihatan, are they from the dialysis center or even a hospital? Thank you. Thank you very much. So I answer your second question first. The new cluster dialysis, they are one of our three of our staff actually found positive. So once we do screening periodic screening for them, and once they are found positive, so we continue to do the contact tracing. So it's a new cluster been formed. This had been mentioned earlier. And certainly, I would like to mention that the virus is already in the community. So about the electronic company, basically the factory, we do not name the factory, but more importantly, we found a link between 9 of the workers in the factories linked to the cluster Hentian. So that's why you can see today there's actually increase of cases in cluster Hentian. So it's perhaps there's actually epidemiology link between the factory workers and the cluster Hentian. So it's not a new cluster, but it's actually a link to cluster Hentian. I have two questions. The first question is, every week some new clusters emerge, and are there more research or studies, especially the genome research on the whole clusters, and what are the new valuable findings? So thank you very much for the question. So certainly every day perhaps we found one or two new clusters been named and as well as been shared with the public. This is part of our contact tracing. So when we trace the positive cases and can form a cluster, then we will name the cluster. And as far as the research is concerned, certainly we are doing the research. So we have information, for example, in Sabah, we have done for Ops Benteng Lahadatu, 23 samples have been sent to IMR and is tested and proven that there's actually a mutation of the D614G. Likewise, in Negeri Kedah, so we also have tested a few clusters rather than individual, but we are looking at the clusters like cluster Sivaganga, cluster Tawa, cluster Sungai. They are all related. Although we couldn't find an epidemiology link, but they are related in terms of the virus. That is actually a mutated virus, but not the same as the Sabah virus, but it's actually a different variant of D614G. And also we found in Johor, Ulu Tiram cluster as a new cluster, whereby one of the individual infected came back from Manila.
So there's also a new cluster of mutation. So this is an ongoing study being done in terms of looking into a cluster. So now we are looking into, it's not impossible for the cluster that we found in Selangor, because we have 31 cluster in Selangor related to those who are returnees from Sabah. So most probably they also have the same cluster, same mutated virus. Yeah, my second question is, after 10 months, there are different attitude and also different containment measures globally. For Europe, they are going to re-lock down, and for United States, seems they are taking it easy and voting the new president now. And for China, new clusters like Xinjiang or other new clusters still performing very strict scanning, containment measures, and also a very careful attitude. So as DG, what do you think of the differences in the containment attitude and measures? Thank you. All right, thank you. So for the last 10 months, we now have more experience compared to the past. And certainly 4 months ago, I have really raised my concern that towards the end of the year, we may have the surge of cases because, one, we are dealing with a mutated virus, replacing the circulating virus. So that's infectivity is slightly higher than the circulating virus, that's one. Second is the winter is coming. So we are not in the winter yet, but we expected, during the winter, the cases will increase, particularly the northern hemisphere. So we anticipated that. And third is that the benchmark countries, a few countries are facing the same problem that we have. That means the exponential surge of cases. And we predicted that the third wave or even the second wave is much challenging than comparing to the first wave. So, but having said that, over the last 9 months, and then we have actually, every day is actually a new learning lesson for us in terms of to know the virus better, to understand the virus better. And we have actually adopted the strategy and our approach, public health approach. So we have actually, implemented public health intervention, and we managed to contain the infection, particularly second wave, for example. And we took about quite some time, but we learned a lot from that experience, and we think that we can contain the infection. In fact, we have beaten the odds. For example, the projection was 6,300 cases, but at that point of time, on 14th of April, our cases only about slightly more than 4,000 cases, and we managed to flatten the curve before using public health intervention. So I think we will continue to use the public health intervention. In Negeri Kedah, for example, public health intervention has managed to contain the infection. And although there are many clusters in Kedah before, but today I think we can contain the infection. We also need to protect some of the institutions, for example, prisons, detention centers, and etc. Now, as we speak, we are still fighting a war in Sabah. So it's not over yet. I think today, look into the figures, still our R0 we have actually brought down from 2.2 to 1.5, and today is still 1.1. So 1 means that we are still fighting. Hopefully, in the next 2 weeks, we can bring it down further. Our target is to bring down the R0 to less than 0.5. So if it's 0.5, that means we can flatten the curve. For example, if you have 100 cases, then the next cycle of infection, 50 cases, then 50 cases, 25 cases, and go on. So this is why we need a full, to enhance our public health intervention and full cooperation and collaboration with the public. So the public join us in this war against COVID-19 and break the chain of the infection. Whereby if we can stay at home and so that we can break the chain of infection, and if we have to go out, then probably we have to comply to the SOP. So this is important. So today the virus, we know that it's already in the community. But to end the virus or even to break the chain of the transmission, we need to comply to the SOP. So if we comply to SOP, I think we can do it. So many countries has actually adopted the public health intervention and succeeded.
So we succeeded as well in the second wave. So now we are using the same strategy now, and to enhance our strategy better, plus tighten our border control, and this our border control as well as looking into inter-district control as well. So I think if we can put that strategy in place, working together, everybody contribute, we can break the chain of infection. Assalamualaikum Tan Sri, Farhan daripada Bernama. Baru-baru ini media melaporkan ahli akademik dan pakar dari sebuah universiti tempatan menjangkakan pertambahan 5,000 lagi kes COVID dalam tempoh 2 minggu. Dan mereka juga menggesa keperluan untuk kawalan pergerakan yang lebih ketat. Jadi berdasarkan kebimbangan pakar-pakar ini dan perkembangan kes harian, adakah pelaksanaan PKP bersyarat di kawasan-kawasan kes tinggi yang dah masuk hampir 4 minggu ini dilihat masih lagi belum berkesan sepenuhnya untuk mengawal penularan COVID? Terima kasih. Terima kasih pada soalan tersebut. Jadi kalau kita lihat strategi kita sekarang ni, kita tak laksanakan strategi seperti bulan 3 iaitu PKP. Iaitu sekarang ni kita cuba imbangi kesihatan dengan ekonomi. Jadi kita benarkan ekonomi untuk berfungsi, tetapi kita kawal ataupun kita hentikan sementara aktiviti sosial, aktiviti pembelajaran, aktiviti sukan dan sebagainya. Jadi kita menggunakan kaedah PKPB. Jadi kalau kita menggunakan kaedah PKPB dan tempoh kita lihat lebih pada 2 minggu, kita dah mula nampak kesan tersebut, iaitu kita telah berjaya menurunkan R0 daripada 2.2 ketika permulaan daripada 20 September tu sampai hari ini dah turun kepada 1.0. Jadi kalau kita lihat pada gambar rajah ni yang kita telah unjurkan melihat kepada R0 1.5 dan R0 1. Kalau R0 1.5 kita jangkakan akan mendapat 1,621 kes pada hari ini. Tetapi kita tak dapat 1,621 kes. Kita dapat ialah 1,032 kes. Semalam 1,054 kes. Walaupun 1,054 kes, dia masih dalam unjuran iaitu R0 1. Jadi masih kita dapat bertahan dengan R0 1 lagi. Kita jangkakan mungkin 2-3 hari kita terpaksa meningkatkan lagi usaha kita di lampangan iaitu kesihatan awam, tindakan kesihatan awam dan pengurusan COVID-19 untuk kita melandaikan sikit lagi R0 ni. Jadi target kita ialah 0.5. Dan kita jangkakan seminggu ni mungkin universiti jangkakan 5,000 kes, kita menjangkakan 6,000 kes. Iaitu kalau kita lihat, kalau kita dapat 900 kes ataupun 800 kes, unjuran kita sepatutnya kita dapat 971 kes. Jadi dalam tempoh seminggu pun lebih pada 6,000. Jadi inilah unjuran kita. Tapi kita mungkin memakan masa mungkin 2 minggu, 3 minggu untuk melandaikan dia. Kalau kita boleh melandaikan daripada 2.2 kepada 1 dalam tempoh 2 minggu lebih, mungkin dalam tempoh 2 atau 3 minggu lagi kita boleh landaikan kepada 0.5. Itulah target kita dan kita rasa kita boleh capai target kita kalau kita ada kerjasama padu daripada rakyat Malaysia, sama-sama membantu kita duduk di rumah. Kalau tiada urusan penting di luar, kalau ada urusan penting di luar, pastikan kita patuh kepada SOP. Itulah cara yang kita dapat kawal penyakit berjangkit dan juga COVID-19 ni, dan juga patah ataupun putuskan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Okey, kalau tak ada lagi soalan, sekali lagi saya ingin memperingatkan diri saya sendiri dan juga orang ramai untuk patuh kepada SOP supaya kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Kita kena jaga kita kena jaga keluarga kita kena jaga masyarakat kita dan kita jaga negara kita. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.